طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita dapat bertemu dalam majlis ilmu untuk kuliah Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Al-Fida Ismail bin Umar Ibn Kathir Ad-Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan sirah Nabi Allah Lut alaihi salam, yang mana kita dah kemukakan apa yang diungkapkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam Al-Bidayah, apa yang beliau sebutkan berkenaan dengan dakwah Nabi Lut alaihi salam dan ayat-ayat Al-Quran yang dikemukakan berkenaan dengan Nabi Allah Lut alaihi salam. Baik, cuma kita tak akan baca semua. Masa hari ini kita akan ringkaskan. Kita akan ringkaskan. Maknanya kalau kita tak maknanya kita akan lihat beberapa isu berkenaan dengan kisah Nabi Lut alaihi salam. Maknanya dari sudut kita ringkaskan apa yang diungkapkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dan juga ulama-ulama tarikh berkenaan dengan isunya sekarang, iaitu berkenaan dengan kewujudan ataupun kita katakan al-wujud tarikhi dari sudut sejarah, dari sudut tarikh, yang kita boleh katakan membuktikan kisah ini memang benar-benar berlaku. Dan kita sebagai orang Islam, kita tidak ada sebarang keraguan, kerana kita beriman dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan kisah Nabi Lut alaihi salam, yang mana kisah ini juga bukan semata-mata ada di dalam Al-Quran, bahkan juga ada di dalam kitab Ahlul Kitab, dalam kitab apa yang mereka sebut kitab Al-Muqaddas, ataupun apa yang kita katakan sebagai kitab perjanjian lama. Baik. Jadi kita nak lihat dari sudut wujud tarikhi, iaitulah dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tahu, kita dah bincangkan sebelum ini, maknanya apa yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah ini, kesemuanya ayat-ayat Al-Quran, penjelasan ulama tafsir, dan juga penjelasan muarrikhin, ulama tarikh, yang mana kita sebutkan sebelum ini, Nabi Lut alaihi salam, beliau ialah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Maknanya mereka hidup dalam satu zaman muasir, dan diuji Nabi Lut alaihi salam dengan pengutusannya kepada kaum yang penuh kemungkaran, penuh kita kata kemaksiatan, yang dinamakan dengan apa kita kata digelarkan dengan kaum Lut. Maksudnya disebabkan oleh mereka itu diutuskan kepada mereka Nabi Allah Lut alaihi salam. Baik, sebab itu pengingkaran Nabi Allah Lut alaihi salam ke atas mereka, dan bagaimana reaksi kaum
Nabi Lut ini, kita dah bacakan ayat yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah berkenaan dengan mereka ingin menghalau Nabi Allah Lut alaihi salam, dan mereka menuduh Nabi Lut alaihi salam sebagai orang yang menganggap dirinya sebagai suci, dan mereka dia menterbalikkan kebenaran, dijadikan kemungkaran itu sebagai kebaikan, dan kebaikan itu dijadikan sebagai kemungkaran. Maknanya mereka reverse. Jadi dan kita dah bincangkan tentang bagaimana Nabi Lut alaihi salam menolak perkara tersebut, dan bagaimana kedatangan malaikat yang datang dalam rupa manusia, dalam keadaan yang rupa lelaki yang cantik, yang kacak. Kita dah bincangkan sebelum ini. Baik. Cuma kita nak tengok di sini, bila dalam Al-Quran, dalam surah An-Naml ayat 54 hingga 58, kan, kalau kita tengok, Allah Ta'ala sebut walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun a'innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. So yang kat sini yang kita kata tu, maknanya mereka, kaum Lut, mereka telah menjadikan kemungkaran sebagai kebaikan. Mereka terbalik. So inilah kebiasaan golongan ahli batil. Mereka akan terbalikkan perkara yang jahat, perkara yang mungkar, mereka terbalik jadi makruf. Perkara jahat jadi baik, kebaik jadi jahat. Banyak sekarang. Cucu cicit golongan ini makin berkembang. Dia cucu cicit kan. Maknanya, contoh kan, kita bagi contoh yang mudah. Hari ini bila kita sebut tentang orang yang wanita yang ingin menjaga kehormatan dengan menutup aurat, dengan memakai hijab, dengan memakai niqab ataupun purdah, dengan memakai hijab, lalu mereka digambarkan sebagai orang yang kononnya di penjara, kononnya tidak ada pilihan, tidak ataupun jumud, ataupun kononnya mereka ini orang yang tidak mengikut peredaran zaman, ataupun mereka ini dipaksa kononnya mereka dipaksa oleh agama mereka ataupun suami mereka, keluarga mereka untuk memakai pakaian yang mereka katakan sebagai tidak menunjukkan kebebasan. Lalu dinampakkan, dizahirkan di media-media, orang yang membuka aurat, orang yang tidak memakai pakaian yang diperintahkan oleh Allah, maka itu dinampakkan sebagai, dizahirkan orang yang baik, orang yang terbuka, orang yang macam-macam lah. Itu yang mereka gunakan. Dan ini kita kata normalisasi lah, normalisasi maksiat, normalisasi kemungkaran. So ini kita katakan kita hidup di zaman yang perkara maksiat ini memang telah dinormalisasikan. Begitulah juga bila kita sebut tentang golongan LGBT, mereka juga telah menormalisasikan kemungkaran dan fahisyah, perkara keji yang mereka lakukan dengan pelbagai media, dengan pelbagai wasilah. Dan bila ada golongan yang menentang, maka mereka akan
menamakan golongan tersebut sebagai golongan yang ekstrim ataupun golongan yang menentang hak asasi manusia dan seangkatannya. Bila contohnya kalau di Facebook mereka akan sekat, ataupun kalau ada orang keluar statement yang kononnya macam mereka kata ni offense, menyerang golongan LGBT hak sebagainya, kemudian akan di ban ataupun akan di sekat. Jadi ini biasa. Jadi itu sebagai kita lihat bagaimana kemungkaran itu telah dinormalisasikan. Dan ini kita tak nafikan, memang adalah di dalam masyarakat kita pun sama. Perkara ini kadang-kadang orang Islam sendiri pun kadang-kadang mereka tak faham ataupun mereka terlampau jauh daripada agama mereka sendiri. Contoh yang lain kita lihat bagaimana hari ini yang ana terbaca dalam Twitter dan juga beberapa ikhwah kita, mereka syorkan satu ataupun mereka ungkapkan satu mungkin observation mereka atau pemerhatian mereka, dan memang kita tengok betul contoh hari ini kita tengok yang antara contoh perkara mungkar yang dijadikan normal, dan benda yang sepatutnya kebaikan atau perkara yang makruf diterbalikkan. Contoh yang hari ini kalau kita tengok hari ini golongan wanita mereka mengekspos diri mereka di media-media sosial dan menayangkan kecantikan mereka dan kita kata macam-macam lah. Mereka menayangkan kecantikan mereka di khalayak ramai, dan itu dianggap sebagai normal. Dan sebaliknya, dan kebanyakan mereka ini wanita-wanita ada yang sudah berumah tangga, maknanya mereka mempunyai suami mereka pula disembunyikan. Maknanya hari ini kita berhadapan dengan masyarakat yang wanita-wanitanya menayangkan kecantikan mereka di media sosial mereka, di Instagram, di Twitter, di Facebook, di TikTok, macam-macam, dan suami-suami mereka pula mengiyakan ataupun reda, dan suami mereka pula yang sembunyi. Isteri mereka tu habis semua orang boleh tengok. Semua mata kat dunia ni boleh tengok isteri mereka, aurat isteri mereka diperlihat. Tetapi suami mereka hilang, tak ada. Suami mereka pula yang di sebalik hijab. Allahu Akbar. Tengok terbalik. Terbalik. So jadi ini budaya yang dinormalisasikan. Wanita-wanita ini diekspos, kemudian dieksploitasi, mereka tak sedar diri mereka dieksploitasi, mereka menjadi hamba-hamba kita kata hamba pada sistem yang korup ataupun sistem yang kita kata yang menentang syariat, sistem yang tidak bertepatan dengan syariat. Dan ini yang kita lihat, dan itu yang kita lihat hari ini berlaku masalah rumah tangga, masalah sosial ini juga antara faktor yang kita perlu lihat. Jadi tengok macam mana mereka menormalisasikan perkara yang maksiat, perkara yang bercanggah dijadikan biasa. Nampak? Kemudian begitu juga kita tahu, kita sedia maklum, kita hidup pada tahun 2022 ini, dan kita tengok macam mana pattern normalisasi maksiat ni digiatkan melalui media-media yang ada. Dan kadang-kadang kita, maknanya sampailah kita ni, fitnah-fitnah mereka ini masuk ke dalam peranti-peranti kita, dan kadang-kadang kalau kita tidak perasan ataupun kita tidak memberikan perhatian, kita juga mungkin akan mengabaikan. Dan memang kalau kita tengok hari ini, normalisasi
berkenaan dengan LGBT, hak-hak mereka. Laki kahwin dengan laki, perempuan kahwin dengan, dah jadi biasa di certain tempat-tempat. Khususnya di barat. So maknanya sampai mereka masukkan elemen-elemen yang menormalisasikan kemungkaran, al-fahishah, perkara keji tersebut di dalam filem, di dalam drama, di dalam media-media mereka. Dan orang-orang Islam, khususnya masyarakat kita, ada yang faham dan ada yang tutup pintu-pintu tersebut, dan ada yang hanya redha, ataupun ada yang juga yang anggap perkara tersebut adalah perkara remeh dan tak perlu kita nak berikan perhatian, ataupun kita tak perlu nak kritik, ataupun tak perlu nak cakap apa, sebab kita kena terima benda tu sebagai normal, perkara yang normal. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita perlu sedarlah. Maknanya itulah maknanya sama macam apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana jawapan kaum Nabi Lut alaihi salam, wa fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Kalau kita buka dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ada sebut ayat ni. Bila dia ulas ayat ni, dia ada sebut tentang macam mana orang ahli batil ni mereka menjadikan kemungkaran sebagai sebagai kebaikan, dan perkara yang kebaikan dijadikan sebagai kemungkaran. Sebab maknanya kita hidup pada zaman ni. Kita hidup di zaman yang orang terbalikkan, kemungkaran menjadi kebaikan, kebaikan menjadi kemungkaran. Ketaatan menjadi maksiat, kemaksiatan menjadi ketaatan. Sebab tu kalau tengok dalam kalau kita tengok dalam tafsir As-Sa'di, tengok ayat ni. Sekejap. Kalau kita tengok dalam tafsir At-Tabari, Qatadah ada sebut kan. Qatadah kata ba'abuhum bighairi 'aibin wa dhammuhum bighairi dham. Kaum Lut ni mereka mengaibkan, yakni mereka mencela Nabi Lut dan orang-orang beriman pada perkara yang bukan menjadi kaiban. Bighairi 'aibin, maknanya perkara yang bukan menjadi kaiban, nasihat dan teguran terhadap maksiat dan kemakrufan. Perkara yang makruf itu sendiri bukan perkara yang aib. Okey, ada contoh yang baru ni kan. Orang bising, budak-budak dengan bapa dia didik pakai tudung, pakai hijab. Apa masalah? Tapi bagi orang yang ada fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, orang yang ada dalam hati mereka ni penyakit hati, sakit je hati dia tu kan. Kalau tengok ada je benda yang bertepatan dengan syariat, yang benda yang agama, dia ada sakit hati. Apa masalah kau? Kan? Anak perempuan kita didik daripada kecil pakai hijab. Apa masalah? Apa masalah? Oh, macam-macam. Orang-orang yang ada penyakit dalam hati ni macam-macam. Tak sesuai lagi lah, inilah, itulah. Kata ni menekan ataupun dia kononnya menekan atau memaksa anak tu. Tak. Kita ada anak perempuan, kita tahu dia akan ikut. Maknanya kalau mak dengan ayah dia didik menari-nari, menyanyi, dia akan menyanyi-menari juga. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani aw yumajjisan aw yunassiran aw yumajjisan. Nabi SAW sebut dah. Simple je kita nak faham. Setiap anak yang baru lahir dalam keadaan fitrah.
kedua ibu bapa dia lah yang membentuk dia, mencorakkan dia. Sama ada nak menyahudikan dia, atau menasranikan dia, atau memajusikan dia. Jadi bising, puak-puak tak tahulah, Ana pun tak tahu geng mana kita pelik. Apa masalahnya? Anak kecil tu kita nak biasakan dia dengan hijab. Dah perempuan, nak perempuan. Tapi bising. Sebab apa? Sebab abuhum bighairi aibin wa dhammuhum bighairi dhammin. Perangai kita kata nak normalisasi benda yang, ya, kadang-kadang mungkin mereka nak bagi pandangan tu, mereka anggap benda tu mungkin mereka kata ini mungkin mereka anggap benda tu sebagai satu pandangan yang tak ada masalah, tapi sebenarnya masalah. Masalahnya dari sudut kenapa kita nak mempertikaikan anak-anak kecil yang kita didik dengan Islam, kita didik dengan agama. Tapi bila kalau anak kecil tu you suruh menari, suruh pakai pakaian yang yang pelik-pelik, itu tak ada masalah. Memanglah kita kata budak tu tak ditaklifkan lagi, memang budak bawah umur, tak baligh lagi, memanglah dia tak ada pahala, tak ada dosa, dia tak ditaklifkan lagi. Tapi bila seorang ibu dengan ayah mereka membiasakan peranan mereka untuk membiasakan anak kecil itu biasa dengan bi'ah yang salihah, biasa dengan kita kata pakaian yang menutup aurat, masalah, baguslah. Tapi yang peliknya orang hari ni, yang tu pun jadi isu. Apa masalah? Dan tu kita kata pelik. Masyarakat hari ni pelik. Kita hidup dalam masyarakat yang macam kata Qatadah, abuhum bighairi aibin. Mereka suka cela orang beriman, cela orang yang nak buat baik, yang tak sepatutnya benda tu dicela pun. Wa dhammuhum bighairi dham. Mereka mencela orang-orang beriman, mereka mencela orang-orang yang nak jadi baik dengan perkara yang tak sepatutnya mereka cela, yang bukan celaan. Nampak? Orang nak tutup aurat, tak masalah. Dia nak pakai, ada seorang perempuan, okey, katakan dia buka aurat, kemudian dia nak tutup aurat, ada masalah. Baguslah. Kan? Baguslah. Kan? Tapi benda tu dijadikan dinampakkan sebagai tak sesuai, ini apa masalah? Kan? Baik. Balik pada apa yang Imam As-Sa'di kata. Yang ni yang lebih jelas. As-Sa'di kata rahimahullah, bila sebut tentang ayat dalam surah An-Naml ayat 56 tu, fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Baik, jawapan, tidak adalah jawapan yang datang daripada kaumnya melainkan mengatakan usirlah, halaulah, keluarkanlah Lut dan juga orang-orang pengikut-pengikutnya, orang-orang beriman daripada negeri kamu. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwa dirinya bersih lagi suci. Innahum unasun yatatahharun. So As-Sa'di kata rahimahullah, ay yatanazzahuna 'anil liwati wa adbaril dhukur. Faqabbahahumullahu ja'alu afdalal hasanati bimanzilati aqbahi sayiat. ولم يكتفوا بمعصيتهم لنبيهم فيما وعظهم به حتى وصلوا إلى إخراجه والبلاء موكل بالمنطق فهم أخرجوهم بالمنطق أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ومفهوم هذا الكلام وأنتم متلوثون بالخبث والقذارة المقتدي لنزول العقوبة بقريتكم ونجاة من خرج منها. Baik. Maknanya di sini kaum Nabi Lut ni mereka mendakwa orang beriman bersih daripada perbuatan liwat orang-orang lelaki. Perbuatan meliwat orang-orang lelaki. Maknanya mereka mendakwa perbuatan tersebut, mereka mendakwa orang beriman ni bersih daripada perbuatan yang keji. Okey.
Kata Imam Syafi'i, semoga Allah menghodohkan mereka. Qabbahahumullah. Qabbahahumullah. Itu yang layak lah. Mereka menjadikan sebaik-baik kebaikan pada kedudukan seburuk-buruk keburukan. Baguslah kalau orang tak terjebak dalam LGBT, baguslah. Tapi dia jadikan orang yang tak terjebak dengan LGBT ni tak bagus. Itu. Baguslah kalau orang tu tutup aurat, pakai hijab. Baguslah kalau mak dengan ayah budak tu didik anak dia untuk tutup aurat daripada kecil, untuk biasakan anak dia tutup aurat daripada kecil. Baguslah, tapi mereka jadikan benda tu sebagai seburuk-buruk perkara. Nampak? Ini perangai, kita kata perangai kaum Lut. Kan? Baik. Jadi mereka menjadikan sebaik-baik kebaikan pada kedudukan seburuk-buruk keburukan. Maknanya orang yang tak join LGBT ni dianggap sebagai jahat. Sekarang tak join, tapi kalau tak reda ataupun offense, menentang mereka dianggap sebagai jahat. Sama. Kan? Mereka tidak hanya bermaksiat kepada Nabi mereka dengan pengingkaran dan ejekan terhadap nasihat teguran Nabi mereka, bahkan mereka sampai tahap menghalaunya. Itu kita kata, dia mula, dia memanglah dia tak halau lagi kan pada awal, tapi mula-mula mereka akan mencela, mereka akan nampakkan kononnya inilah keburukan yang sebenar, inilah perkara yang hodoh, perkara yang buruk. Padahal benda tu yang diserukan oleh Nabi itulah yang betul, itulah yang baik. Tutup aurat, maknanya tak join LGBT. Tapi mereka kata kalau tak join LGBT, baik kalau offense ataupun dia tak setuju dengan LGBT ataupun bla 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 bla, itu sebagai jenayah ataupun sebagai perkara yang menentang hak asasi manusia, bla 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 bla, apa yang mereka kata. Sebab itu sampai tahap mereka akan menghalau. Sampai tahap kalau mereka dah kuat, kalau komuniti mereka tu, kalau kita biar LGBT punya komuniti ni makin besar, dia orang akan halau lah orang-orang yang baik, orang yang beriman. Sebab itu kita tak boleh biar. So kita tak boleh biar komuniti dia orang tu bergerak menapak ataupun semakin lama semakin kuat. Lama-lama dia akan jadi macam ni lah. Dia akan halau lah orang yang baik-baik. Sebab tu kita kata kita kena lawan. Lawan maknanya kita kena halang mereka daripada terus membiak. Maknanya kita kena dakwah, serukan kepada mereka, ajak mereka kepada jalan yang benar. Kan? Dan suruh mereka supaya kembali bertaubat kepada fitrah mereka, kepada akal mereka yang sejahtera, kepada agama mereka. Baik. Dan bala bencana diwakilkan turun disebabkan oleh perkataan mereka, usirlah Lut dan pengikutnya daripada tempat ini, daripada kampung ini. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang mendakwa atau orang yang mendakwa dirinya bersih suci. Innahum unasun yatatahharun. So mereka kata orang beriman ni pula yang nak anggap diri mereka sebagai suci. Mereka menganggap diri mereka suci, tak buat dosa, bla 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 bla. And memang kita kata orang yang kita, mana ada manusia yang tak ada dosa. Tapi orang beriman, dia tahu dia ada dosa, sebab dia sedar dia ada dosa lah, dia nak berusaha untuk bertaubat, berusaha hari-hari bertaubat, hari-hari kembali kepada Allah. Dan sebab itu kita kata, sebab dia tahu dia ada dosa. Kamu pula yang kamu anggap dosa ni remeh, kamu menghalalkan dosa pula, menghalalkan maksiat, kamu memang tak pernah anggap benda tu sebagai perkara yang berat. Kamu ringankan dosa, kamu halalkan pula dosa. Sebab itu kita kata mereka menuduh orang beriman, innahum unasun yatatahharun. Baik. Mafhum mukhalafah perkataan ini, kata Imam Sa'di, kamulah yang sebenarnya yang menodai diri kamu dengan kekejian, dengan kekotoran, yang menuntut turunnya hukuman ke atas tempat kamu, dan keselamatan hanya akan diberikan kepada mereka yang keluar daripadanya. Maknanya tak apalah, kamu sendiri yang menodai diri kamu, kamu yang mengotorkan jiwa kamu, yang mencemarkan diri kamu dengan dosa-dosa maksiat, perkara-perkara keji yang kamu lakukan, yang kamu halalkan, yang kamu buat, yang kamu lakukan.
yang kamu anggap perkara itu sebagai normal, maka itulah yang akan membawa kamu untuk menjemput hukuman Tuhan kepada kamu, hukuman Allah. Itulah yang menjemput hukuman Allah, uqubatullah, hukuman Allah kepada kamu. Baik, sebab itu kita hari ini berhadapan dengan golongan yang macam ni lah. Golongan yang macam-macam ni, macam ni lah mereka punya mantiq, mereka punya logik mereka macam tu kan. Siapa yang tak, kalau yang mereka jadi kita kata mereka timbulkan keraguan-keraguan di dalam agama ni dengan cara yang falasi sebenarnya. Dia bukannya ada fakta ataupun ada dalil pun. Dia banyak falasi. Baik, sama je macam ni, macam kaum Nabi Lut ni kan. Baik. Dan kalau kita lihat kisah ini juga, dia ada persamaan dengan apa yang disebutkan dalam Old Testament, dalam Sifir At-Takwin, Sifir At-Takwin, apa dia kita kata Genesis, yang ceritakan tentang kisah Nabi Lut, yang mana cuma ada perbezaan lah, ada perbezaan dari sudut tafsil kisah, tetapi ala kulli hal usul kisah berkenaan dengan kisah kaum Nabi Lut ini memang ada di dalam bukan di dalam Al-Quran saja, bahkan di dalam Old Testament. Old Testament. Maknanya di sini dari sudut kita nak isbat kewujudan kisah ini, maknanya kita nak counter golongan atheism, ataupun golongan atheism ni ada banyak cabang, dan antaranya atheis yang mereka tolak kisah-kisah dalam Quran lah. Bukan mereka tolak kewujudan Tuhan saja, bahkan last sekali mereka akan tolak lah agama ni secara total, ataupun mereka akan datangkan tafsiran baru, ataupun mereka akan bawa tafsiran baru yang antaranya mereka beranggapan bahawa kisah-kisah dalam Quran ni hanyalah kisah, termasuklah kisah kaum Nabi Lut. So macam mana kita nak counter, macam mana kita nak isbatkan kewujudan ni dari sudut tarikh, dari sudut tarikhi, tarikh sejarah. Baik, jadi kita secara ringkas kita dah sebut kalau kita kita lihat dari sudut ringkasan kisah Nabi Lut ni. So Nabi Lut alaihissalam hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pun dalam Quran, so dalam hadis-hadis Nabi, so begitu juga dalam Old Testament, dalam dalam syarah kita Taurat lah kan, dalam Taurat. Baik. Kemudian so Nabi Lut dalam surah Al-Anbiya ayat 71, so Allah Taala ceritakan Nabi Lut alaihissalam keluar daripada Iraq pergi ke Syam, yang di Kanaan, dan kalau kita tengok balik itu menunjukkan fasa lah, maknanya Nabi Lut alaihissalam pernah duduk di Iraq, kemudian berhijrah ke Syam, Kanaan. Dua kali lah, maknanya kita kata satu bila keluar daripada Syam, maknanya satu peristiwa daripada Iraq, maknanya sama dengan Nabi Ibrahim lah, dari Iraq ke Syam, Kanaan. Kemudian sekali lagi Nabi Lut keluar sebab Allah Ta'ala turunkan azab kan, daripada Syam. Baik, kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 28 sampai 29, Allah Ta'ala ceritakan bagaimana jenayah ataupun maksiat fahisyah yang berlaku pada kaum Nabi Lut alaihissalam, iaitulah fi'lu dhukur al-fahisyah fi ba'dihim ba'dha, dan sama dengan kemungkaran yang lain yang kita dah sebutkan sebelum ni. Mereka menghalalkan kemungkaran, maksiat di dalam majlis-majlis mereka, dalam kelab-kelab mereka, dan perhimpunan-perhimpunan mereka. Mereka normalisasikan maksiat. So kita kena fahamkan pada masyarakat, normalisasi maksiat ni adalah bukanlah baru, bukanlah benda yang baru, maknanya telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang telah Allah musnahkan, sementaranya kaum Lut. So ini point dia. Point ni bila kita cerita, bila kita tak mahu bismillah, kita tak mahu orang Islam bila ceritakan kisah
kisah-kisah dalam Quran, contohnya kisah kaum Lut, kita tak mau kita anggap okey kisah ni untuk orang Islam saja. Tak mau. So itu bukan cara dakwah yang betul, ataupun bukan cara dakwah yang efektif. Maknanya bila kita ceritakan kepada masyarakat tentang kisah-kisah para nabi dan rasul ni, dia bukan ini kisah untuk orang Islam saja. Kita tak boleh kata ini kisah untuk orang Islam, tak. So macam mana kita nak jadikan kisah-kisah ni, maknanya dia international. Dia maknanya dia semua orang, maknanya semua manusia kena ambil faedah daripada kisah ni. Itu point dia. Sebab tu kita kena faham bila kita sebut tentang maksiat, jenayah kaum Nabi Lut ni bukan setakat homoseksual, bukan setakat gay, bukan setakat lesbian, bukan setakat LGBT. Dengan bahasa kita lah, kita bagi mudah faham kan. Bukan setakat liwat, tetapi menormalisasikan maksiat. Menormalisasikan homoseksual, menormalisasikan liwat, hubungan sesama sejenis. Ini that's the point. Ini point dia. Ini yang kita kena tekankan, kita kena highlightkan dalam masyarakat. So bila nanti masuk Ramadan, maknanya kalau ada orang jemput mana-mana, orang surau ke kuliah ke jemput bagi tazkirah, kalau nak dah sampai dekat ayat surah Al-A'raf atau surah Al-Ankabut, surah An-Naml yang sampai kisah pasal kaum Lut ni, kena highlightkan, kena tekankan imam-imam masjid, kemudian siapa lagi, orang-orang yang bagi tazkirah, surau dan sebagainya, kena tekan ni. Maknanya maksiat kaum Nabi Lut ni, dia bukan setakat dia buat benda fahishah tu, benda keji, bukan setakat macam kita kata zina, bukan setakat masalah berzina, bukan masalah berzina, masalah hubungan sejenis ni, LGBT, bukan setakat itu saja, tetapi masalahnya menghalalkan atau menormalisasikan. Ini jadi masalah. Ini masalah. Bukan Islam, kita tahu dalam Islam semua manusia akan kita dalam agama kita ni, manusia ni Allah Ta'ala jadikan dia akan buat kesalahan, dia akan buat dosa. So kita nak tolak sunnatullah al-kauniyah, tak boleh. Manusia mesti akan buat dosa. Cuma kita berjalan berdasarkan sunnatullah al-syar'iyah, apa yang Allah tetapkan based pada syariat dia, yang Allah turunkan. So antaranya adalah kita menjelaskan kepada manusia perbuatan menormalisasikan maksiat, dosa, perkara yang keji, fahishah ni, perkara yang tak boleh dibiarkan. Tak boleh dibiarkan dalam masyarakat. So kita ambil contoh yang mudah lah. Sekarang ni apa lagi normalisasi maksiat sekarang? Okey, berlakon dengan lakonan yang bercanggah dengan syariat. Baru-baru ni yang berita keluar pasal pelakon yang kita kata dia sebarkan aksi yang tak senonoh, kemudian dikatakan nak buat nak tayangkan waktu bulan Ramadan. Orang Islam kat Malaysia ni alhamdulillah ada sensitiviti yang kuat. Yang ni kita pujilah masyarakat kita, sensitiviti terhadap perbuatan maksiat ni masih lagi ada, dan kita kena jaga benda ni. Betul, maknanya orang semua marah kan? Betul lah, kita setujulah, alhamdulillah, kita bersyukur. Tapi masalahnya sekarang, normalisasi maksiat ni masih lagi berlaku di kalangan orang Islam. Banyaklah isu yang kita kita boleh highlightkan. Antaranya masalah pemahaman mereka terhadap iman, terhadap isu-isu berkenaan dengan iman, terhadap usulul iman, terhadap masalah cabang-cabang iman, terhadap perkara tentang dia maksiat boleh memudaratkan iman atau tak, iman bertambah dan berkurang, iman bukan statik. Ini masalah dia satu dari sudut teori, kemudian dari sudut praktikal masalah. So orang Islam sendiri tak jelas. Itu yang kita kata, bila masalah ni orang Islam sendiri tak faham agama mereka. Ini satu sudut lah.
So bila mereka tak faham tentang agama mereka sendiri, so mereka terjebak dalam perkara-perkara bid'ah. Contohnya irja', murji'ah. So murji'ah, irja' ni banyak sekarang. Contoh yang kita tengok normalisasi maksiat. Apa dia? Berlakon lelaki dengan perempuan boleh bersentuh, berpegang tangan ataupun berpeluk dan segala macam maksiat yang mereka normalisasikan. Kalau seorang wanita dia berlakon, dia siap keluar kan dalam berita, siap keluar dengan tanpa rasa malu dan segan. Seorang pelakon wanita keluar kenyataan minta izin daripada suaminya untuk berlakon peluk lelaki lain. Ini gila dah. Ini kita kata normalisasi maksiat yang kita kena betulkan, yang kita kena bagi tahu ni mungkar. Ini tak boleh. Yang ni bercanggah dengan apa yang syariat tetapkan. So tengoklah, ni masalahnya bila tengok mula-mula okey tak apa, lelaki sentuh perempuan tak apa, tak ada khilaf. Kan masalah kan. Kemudian lama-lama dia bukan setakat sentuh lelaki sentuh perempuan tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah sentuh lelaki dengan perempuan yang bukan ajnabi, tak ada masalah. Kemudian dia bawa sikit. Sebab itu datang Islam. Islam tutup pintu ni. Kan? Jadi tak, maknanya kita kata isu dia sekarang bila benda tu kita biarkan, kita tak explain dekat masyarakat. Umat Islam sendiri kena faham. Sebab kita ummatan wasatah. Kita umat yang kita kata yang terbaik. Sepatutnya kita lah yang jadi contoh. Tapi kita dengan orang kafir kadang-kadang kita pun tak tahu apa beza. So ini yang kita kena betul. So orang Islam kena kuat lah. So macam orang yang buat maksiat terang-terangan, jangan kita bela lagi. Sampai tahap boykot. Orang Islam pakat boykot industri filem ataupun drama yang macam tu, yang tak ada jaga sensitivity pun, boykot. Tak payah. Memang kalau ikut Islam yang betul pun, kita tak ada masa lah. Sebenarnya orang Islam yang baik tak ada masa lah nak dengan apa filemnya, dengan dramanya, apa lagi kan. Bulan Ramadan ni kan, apa bulan Ramadan kau pergi tak, kalau kata drama kan, ada selalu kita dengar bulan Ramadan ni orang buat jejak Rasul kan. Buat dokumentari pasal sejarah Islam. Okey lah. Tapi tiba-tiba drama macam tu. So apa benda macam ni? Macam mana kita orang Islam tu, kita apa benda orang Islam ni? Kalau tak ada, kita kata al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tapi kita tengok, alhamdulillah, kita tengok masyarakat Islam bangkit sebab kita ada sensitivity. Tapi adakah benda itu cukup setakat kita ingkar mungkar, kemudian benda tu berulang, apa benda kita nak cari dia punya ubat dia, nak rawat masalah ni, apa benda? So adakah kita kena tunggu setiap tahun berlaku benda, isu yang sama, lepas tu orang ni buat macam ni, orang ni buat benda pelik-pelik ni. So kita kata benda ni kita kena cari dia punya masalah utama dia. Masalah utama ni balik pada iman, usulul iman, masalah akidah, masalah kena perbetulkan akidah umat. Dia bukan setakat kita ada isu, kita jawab, kita marah, kita boykot, kita demonstrasi, bla 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 bla. Itu just simptom. Kita fokus pada simptom, nak potong dia punya cabang tu, kita kena cari akar masalah dia. Sebab itu macam para nabi dan rasul, mereka diutuskan dengan membawa tauhid. So itu dia punya pangkal. Masalah bermula daripada akidah, tauhid manusia. Baik. Dalam misalnya dalam surah, kalau kita tengok dalam Quran, dalam surah Hud ayat 82 83, so Allah Ta'ala sebut nasib kaum Lut. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id.
So Allah Ta'ala sebutkan bagaimana azab yang mereka kena. Maknanya bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada makhluknya, yakni bumi, untuk terbalikkan mereka. Dan Allah Ta'ala turunkan, hujankan mereka dengan batu-batu yang datang daripada sijilin mandud, batu-batu daripada kita kata batu-batu yang panas, batu-batu yang membakar. Yang mana kita katakan ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada alam untuk react. Sebab alam tu makhluk. So yang ni kita kena fokus. So fokuskan bila kita cerita tentang cerita Nabi-Nabi ni, kita kena bagi tahu dekat masyarakat, dekat orang Islam, orang bukan Islam. Alam dia bukan mengamuk tak tentu pasal. Dia bukan macam orang yang tabi'iyun, yang naturalist. Dia kata tengok ni banjir besar, alam mengamuk. Sampai situ je pemikiran dia kan, alam mengamuk. So kat sini bukan setakat kita cerita azab, tak cukup tau kita just cerita azab yang berlaku pada umat terdahulu. Contohnya macam azab yang berlaku pada kaum Nabi Lut. Kita kena bagi tahu konsep ubudiyatul kaun lil khaliq. Kita kena yang ni penting. Maknanya kita kena highlightkan perhambaan alam ini terhadap Tuhan. Ini satu isu lagi. Bila kita cerita tentang kisah Nabi-Nabi dan Rasul, azab yang kena kat mereka ni, azab yang daripada luar ke? Daripada luar alam ke? Tak, daripada alam tu sendiri. Di tempat yang mereka duduk sendiri. Terbalik. Kan? So, benda yang kita kata Allah Ta'ala, maknanya kita ni besar mana? Sampai kita nak bangga diri, besar mana kita? Sampai kita nak sombong dengan Tuhan, sombong dengan Allah. Yang kita ni adalah diciptakan dari ma'ib mahin, daripada air yang hina. Tiba-tiba kita belagak, tiba-tiba kita sombong. So kita tak ke mana. Kita tak boleh nak lari ke mana pun. Kalau azab Allah tu datang, habis. Itu point dia. Kat situ kita kena highlight kan. Kita kena highlight kat situ. Maksudnya macam mana kita nak bagi tahu kepada manusia, makna kita semua ni adalah makhluk yang lemah dan kita semua akan dihisap oleh Allah SWT, dan bagaimana azab-azab yang berlaku pada umat terdahulu pun boleh berlaku pada kita, boleh juga berlaku pada kita, tapi dengan beza lah. Mungkin dengan cara berbeza, kita tak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian dalam Quran Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Lut ni, dia sezaman dengan Nabi Ibrahim kan. Kemudian ada pun tempat, sebenarnya kalau kita tengok balik tempat penempatan ataupun tempat yang kita kata yang spesifik, bumi ataupun tempat lokasi kisah kaum Nabi Lut ini, memang di dalam Al-Quran dia tak ada tasrih, maknanya tak ada sebut secara sarahah, tak ada sebut secara spesifik. Tetapi secara tatabbu' ataupun kalau kita tengok ulama-ulama tarikh sebutkan memang ianya berlaku di Syam. Di Syam. Sebab dalil dalam Quran, Allah Ta'ala tak sebut secara spesifik tempat tu. Sebab itulah perbahasan tentang tempat dekat mana berlakunya peristiwa Nabi Lut ni, kaum Nabi Lut ni kat mana, lokasi yang spesifik, yang tepat, yang kita kata Sodom dan Gomorrah, memang tidak ditasrihkan dalam Quran secara jelas. So kita buka Quran, tak ada cerita pasal tempat tu kat mana. Tapi ada secara isyarat. So ada secara isyarat ni dalam surah As-Saffat ayat 137. Allah kata apa?
wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Kamu melalui kawasan mereka itu setiap pagi. Maknanya rihlah, perjalanan yang dilakukan oleh kaum Quraisy, iaitu rihlah ke Syam, setiap tahun mereka akan lalu dekat kawasan tersebut. Maknanya kamu, wahai orang Quraisy, Allah Ta'ala tersebut dalam Quran, kamu lalu hari-hari, kamu lalu setiap pagi, dan setiap rihlah perjalanan yang kamu lakukan untuk kamu meniaga di Syam, kamu lalu dekat kawasan kaum Nabi Lut. So kat situ kita kata tempat tu diisyaratkan dalam Quran. Baik. Kemudian kita nak faham satu lagi isu yang didatangkan keraguan oleh golongan etis. Etis kat sini kita merujuk kepada orang yang dia tolak kisah-kisah Nabi-Nabi ni. Dia tolak dia kata ni semua dongeng lah. Ni semua macam dalam Quran lah, Allah kata asatirul awwalin. So Allah Ta'ala pun dah sebutkan dalam Quran, mereka orang-orang musyrikin Quraisy. Sama lah macam orang etis sekarang. So dari sudut mereka tolaklah kisah-kisah ni. Mereka kata kat Nabi Muhammad SAW asatirul awwalin. Maknanya cerita-cerita dalam Quran ni hanyalah cerita dongeng. Cerita dongeng. So orang etis sekarang pun macam tu jugalah. So sebab tu dia orang mana ada nak rasa apa-apa kan. So kita bawa cerita-cerita dalam Quran, cerita kaum Nabi Lut ni, mana dia orang nak rasa kita kata nak ada reflex ke ataupun nak ambil ibrah tu. Sebab dia orang memang tak nampak pun benda tu ada. So bagi mereka ni ibarat kisah. So macam mana kita nak tahqiq ataupun kita nak apa kita panggil, kita nak tegakkan hujah kat atas mereka. Itu yang kita kena fikirkan. Baik. Dalam apa kita kata apa dia, mereka punya syubhat. Mereka kata mereka guna syubhat apa? Arkeologi. So mereka kata tak ada pun dari sudut bukti arkeologi yang menunjukkan adanya Sodom dan Gomorrah ni adanya apa kita kata nukush ke, ada batu ke yang tulis ataupun ada kesan-kesan apa arkeologi lah yang ada yang menunjukkan kewujudan Nabi Lut. Tak ada pun muka Nabi Lut ke kan, gambar ataupun ini semua adalah falasi lah. Sebab itu kalau kita tengok balik kisah Nabi Lut ni sendiri, Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Bahkan dalam Old Testament memang cerita dia apa? Cerita tentang kemusnahan azab yang Allah Ta'ala kenakan kepada mereka. Maknanya Allah musnahkan mereka. Musnahkan. Bila musnahkan, ada lagi ke saki-baki? Tak ada lah. Maknanya saki-baki yang maknanya kalau ada pun hanya kesan-kesan. Tapi tak kita kata kalau kita gali macam mana sekalipun, kita takkan boleh dapat. Sebab Allah musnahkan mereka dengan kemusnahan yang dahsyat. Kan? Sebab kita kata kena fahamlah cerita kan. Maknanya kalau kita nak cari asar, kita nak cari kesan arkeologi, kita nak cari bukti arkeologi, memang tak jumpa lah kan. Sebab tu kalau kita tengok balik apa dia, memang apa dia, kalau tengok dalam Old Testament, memang tempat lokasi Sodom and apa kita kata Amorah ataupun Gomorrah kan, Amorah, tempat kaum Nabi Lut ni memang disebutkan di kawasan Jordan, kawasan Jordan yang kita makruf sekarang ni. Memang itu base pada riwayat di dalam Old Testament, dalam Sifir Takwin, Sifir Takwin. Dan sebab itu kita dah sebut dalam kelas-kelas kita sebelum ni, Old Testament, Sifir perjanjian lama atau perjanjian baru, dalam istilah kita, dalam pandangan kita sebagai seorang Muslim, dia bukanlah dia tak sampai pun tahap kitab suci. Dia sebut kan, kita tak sebut kitab muqaddas.
Kita tak sebut. Kalau kita sebut kitab muqaddas pun just kita sebut tu mimbab kita nak raikan apa yang pandangan apa dia orang-orang Yahudi dan Nasrani yang bila kita berdialog dengan mereka, itu saja bahasa yang kita gunakan. Tapi kita bukan nak, kita tak akui pun kesucian kitab mereka tu kan. So mimbab kita dialog dengan dia orang, kita sebutlah kita, kalau dalam bahasa Arab kita sebut kitab muqaddas kan. Dalam bahasa Arab ulama-ulama sebut kitab muqaddas sebab kitab muqaddas di sisi mereka, bukan di sisi kita. So di sisi kita Quran memang muqaddas. Quran memang munazzal, memang turun daripada Allah, memang tidak diubah, memang tidak ada penyelewengan, tidak ada tahrif, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat-sangat baik. Dengan Allah Taala lahirkan setiap generasi itu ada orang yang hafal Quran dari sudut lafaz dia, dari sudut maknanya. Maknanya Quran tu dijaga oleh Allah SWT. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jaga. Allah kata kami yang turun Quran, kami yang jaga dia. So kita itu kita. Tapi kitab muqaddas yang kita sebut Old Testament, New Testament, perjanjian baru, perjanjian lama, kita tak iktiraf dia sebagai kitab suci yang dia tak boleh sama pun level dia dengan Quran. Tak boleh. Kita kata dia hanya kitab tarikhi. Sebab itulah, atas dasar itulah sebahagian ulama Islam mereka iktiraf fakta-fakta yang terkandung di dalam kitab-kitab Old Testament atau New Testament ni, kitab Taurat atau Injil, yang bertepatan dengan sejarah. Sebab itu kita kena faham ni. Bukan makna bila dia dalam kitab Taurat kita kena tolak total. Ini tak adil. So ini yang anti-Israeliat, semua tu Israeliat dia dibuang. Ini dia tak faham. Ini pun zalim, tak berlaku adil. So sebab itu kita tengok Imam Ibn Kathir, Imam Mu'arrikhin, mereka tak tolak total. Sebab itu kena cerdik. Maknanya kita kena tahu di mana yang betul, yang mana tak, yang mana yang bertepatan dengan Quran Sunnah, yang mana tak. Sebab itu memanglah kalau kita kata orang awam mungkinlah mereka tak boleh nak bezakan kan, tapi bagi ulama-ulama mereka boleh bezakan. Mereka boleh beza. Sebab itu mereka tak tolak secara total. Baik. Bukan kita tak boleh jadi macam orang Kristian bila dia tak ada jawapan. Dia tak boleh nak jawab dari sudut saintifik ke apa ke. Kemudian dia pun buatlah tafsiran baru atau dipaksalah yang apa yang dia nampak satu bukti saintifik ataupun satu benda yang mungkin ada bukti saintifik tapi dia paksa untuk ikut tafsiran Old Testament. Kita tak mau jadi macam tu. Kita orang Islam, Quran dan Sunnah tu asal bagi ilmu. Maknanya sains kena kita bukan jadikan sains sebagai asas. Sains tu dia boleh berubah-ubah. Tapi asas kita adalah wahyu, Quran dan Sunnah. So itu kena faham. Dan kita kena ikut apa yang Quran dan Sunnah sebutkan. Dan sains yang betul tak akan bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Bila kita sebut sains yang betul lah, bukan pseudo sains, bukan apa. Tak akan bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Itu kita kena faham. Sebab kita nak apa, kita kata benda ni jadi isu bila samalah bila kita tak ada jawapan, kita nak tolak syubhat yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, kena kita kata kita buat kesimpulan, okey kita kena tolak total. Tak betul macam tu kan? Tak betul. So macam tu jugalah bila kita berhadapan dengan golongan apa panggil atheism. So yang tolak cerita-cerita Nabi ni, macam contoh kalau dia geng LGBT contoh kan, dia atheist, dia LGBT pula, ditolaklah kisah Nabi Lut ni. Dia tak terima lah kan. So macam mana kita nak iqna' dia tu? Bukan iqna' saja, kita nak kita bukan nak bagi dia tunduk, kita nak tegakkan hujah. Macam mana kita nak tegakkan hujah? So sebab itulah kita kena faham khitab kita bukan pada, kita nak bagi tahu bukan pada orang Islam saja, tapi bukan untuk orang yang bukan Islam. So orang bukan Islam. So sebab itulah ulama-ulama Islam mereka gunakan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil ataupun kita kata Old Testament, New Testament untuk menegakkan hujah. So menegakkan hujah ke atas golongan yang bukan Islam ni. Baik. Sebab benda ni dah jadi kalau
dekat luar, dekat barat common lah benda ni. Tapi kalau kita kat tanah Melayu ni jadi pelik sikit kan. Jadi samalah macam isu Wahabi kan. Isu Wahabi dekat luar negara, benda ni dah settle lama dah, semua orang faham. Tapi kat tanah Melayu ni dia tak faham-faham lagi pasal isu Wahabi ni. Tak faham-faham, susah kita nak bagi faham ni. Macam mana kita nak bagi faham ni susah. Kalau pergi dekat Eropah, dia tak ada isu Wahabi ni, orang faham. Orang yang maknanya Wahabism ni, Wahabi, isu ni dah lapuk. Tapi dah orang tak bincang dah. Adalah mungkin ada sikit-sikit macam orang yang bodoh-bodoh lah, macam latest yang Hindu, geng-geng Hindu yang kat India tu, dia orang ban hijab kan. So dia orang bagi alasan ni hijab ni adalah pengaruh ajaran Wahabi, ajaran Wahabi. Padahal bodoh lah kan. Islam lah kan. Maksudnya Islam lah yang suruh hijab ni. Apa saya Wahabi pula. So itulah maksudnya tahap tu saja. Jadi tapi kat Malaysia ni jadi orang agama pun jadi bodoh, jadi bengong, jadi tak tahu, kita pun tak tahu macam mana. Susah. Sebab tu orang tanya isu-isu Wahabi ni macam tinggalan zaman lah, kita. Tapi istilah kita kena explain kan, bagi tahu. Jadi kita pun jadi bosan. Orang banyak lagi isu yang maknanya yang kita kata yang yang penting, yang melibatkan dasar-dasar Islam yang lebih kita kata yang kita kena fokuskan. Macam mana kita nak counter atheism, geng-geng macam-macam lah. Atheism pun ada pecah-pecah lagi kan, macam-macam yang golongan-golongan muda sekarang ni kan, macam-macam. Tapi tiba-tiba main isu Wahabi ni jadi dia merencatkan. Jadi macam benda ni dah lama tapi still tak faham-faham. Pasal apa tak faham ni? Antaranya puncanya kerana orang agama tu sendiri malas nak buat kajian, malas baca, ataupun hanya baca benda-benda yang dia tak ilmiah pun sebenarnya kan. Wallahul musta'an. Tapi kita still lah, asatizah kita still jawab, mereka sabar kan. Mereka masih lagi menjelaskan. Kewajipan lah, maknanya still lah kita kena ada orang yang menjelaskan. Kita bukan kata benda tu kita kena biarkan macam tu saja, tapi still ada jawapan lah kan. Tapi benda tu dah berulang-ulang, susah kan. So kalau tak boleh terima lagi tu memang teruk sangat lah. Kita kata tak boleh terima, paling kurang dia boleh terima lah. Maknanya Wahabi ni tak sesat lah, senang cerita kan. Wahabi ni kita kata salah satu daripada kita kata gerakan yang menyeru untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah mengikut fahaman Salaful Ummah. Ada masalah? Tak ada masalah. Tak ada masalah kan. Tapi orang kata Wahabi ni gini, ajaran sesat. Apa yang sesatnya? Buktikan. Bukti apa yang sesat. Salahnya dipisamakan Wahabi dengan Syiah sekali kan. Itu pelik tu. Itu pun tak faham. Baik, balik pada isu kita tadi. Antara syubhat yang dibawa oleh golongan etis, yang etis ni dia masuk banyak tau. Dia masuk menyelusup banyak. Maknanya dia masuk dalam sains, sains, dia masuk dalam falsafah, dia masuk dalam sejarah, arkeologi, dia masuk semua. Dia masuk semua. Sediakan biologis, dia ahli fizik, dia akan masuk. Dia akan cuba untuk tafsirkan, contohnya kalau dia ambil bidang biologis, dia akan tafsirkan biologi dia tu, bidang biologi tu dia sebagai biologis contohnya, dia akan tafsirkan dengan ruh ilhad. Ini ruh ilhad maknanya etis. Dia bawa etis punya spirit. So untuk mentafsirkan bidang dia, biologis. Ini yang kita kena fokus sekarang ni. Isu Wahabi tu dah lapuk dah kan. Ni sekarang ni kita berhadapan dengan golongan yang etis yang masuk dalam sains, masuk dalam fizik, masuk dalam kita kata dalam bidang-bidang yang anak-anak kita pergi hantar mengaji, belajar kat universiti semua, kadang-kadang tak perasan benda ni masuk
tanpa mereka sedar ataupun masuk secara halus. So kita bukan bincang tentang pseudoscience. Pseudoscience ni buang masa juga kadang-kadang kita nak jawab ustaz-ustaz yang dia tak tahu dia punya level ataupun dia nak mana-mandai kan. Dah bukan bidang kau cakaplah atas kapasiti kan. Itu bukan, itu susah juga. Itu tu satu cabaran juga. Itu belum lagi khurafat apa semua kan. Baik, tapi kat sini mereka masuk dalam segenap. Maksudnya bahkan even dalam lapangan-lapangan yang dalam syariat kita tak dibenarkan pun mereka masuk melalui hiburan, melalui muzik, mereka masuk. Maksudnya nak bagi tahu betapa mereka ni bersungguh-sungguh berdakwah kepada dakwah ilhad mereka, ateis mereka. Nak menyeru pada ateism tu. Maksudnya kalau sampai tafsiran mereka terhadap sesuatu peristiwa yang ada, yang berlaku apa sajalah zaman yang berkait dengan alam semula jadi dan sebagainya, mereka namakan. So mereka takkan halakan hal tersebut untuk membawa kepada keimanan kepada Allah. Mereka takkanlah sebab mereka ateis. So itu yang kita, point ni sekarang ni dalam sejarah pun mereka akan masuk. Bahkan mereka dah masuk. So mereka guna arkeologis untuk membuktikan tak ada Tuhan. Nampak? Dia gunakan arkeologis untuk membuktikan kononnya kisah dalam Quran adalah dongeng ataupun tidak betul. Nampak? Tak wujud. Ini yang berlaku. Dan ini orang Islam kena hadapi. So kita kena kita kena counter lah. Maknanya kita kena fikir macam mana, maknanya kita kena tengok apa macam mana mereka masuk tu. Ini sebenarnya jihad. Ini yang disebut istilah aslamatul ma'rifah ataupun islamization of human knowledge. Ini sebenarnya macam mana kita nak counter. Macam mana kita nak counter? Bukannya kita just ambil ayat Quran, okey, ini kita cuba sesuaikan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini cerita pasal atom ataupun cerita pasal kita buat tafsiran sendiri untuk sesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan sains ataupun sesuaikan dengan, kita paksa ayat Quran. Bukan itu. Islamization of human knowledge. Aslamatul ma'rifah, istilah yang diguna pakai oleh pemikir-pemikir dan ilmuwan. Bukan bermaksud kita ambil ayat Quran, kita paksa ayat tu, kita tafsir baru. Zarrah atom. Tak betul lah, bukan itu. Yang tarmihim bihijaratin min sijil, ini virus. Itu bukan islamisasi. Itu kita kata menyelewengkan. Itu tahrif ayat Quran, tahrif hadis ni tak boleh lah. Yang ni kebanyakan orang yang kita tengok cuba konon nak counter ateis apa semua, nak jawab kononnya syubhat Darwinism apa semua, dia cubalah untuk paksa ayat-ayat Quran ni untuk ikut tafsiran moden. Tak betul. Dia bukan macam tu. So kita masuk dalam maknanya ada sekumpulan di kalangan ahli ilmu ataupun orang Islam, mereka mengukuhkan usul, asas-asas, prinsip-prinsip agama mereka, pengetahuan mereka terhadap wahyu, kemudian mereka masuk dalam bidang tersebut dan mereka datangkan jawapan bagi setiap perkara itu dengan jawapan yang datang dengan ruh tauhid. Itu kita tauhidkan. Kita datangkan, maknanya apa sahaja penemuan ataupun ilmu-ilmu yang ada, maknanya kita bawakan semuanya untuk menghala kepada ubudiyah, perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita bertambah iman, bertambah kita tunduk dan patuh kepada kita punya pencipta. Itu je. Kau masuklah bidang apa sekali pun, itu je tujuan kau sebenarnya sebagai seorang Muslim. Itu yang maksud Dr. Ismail Faruqi Faruqi bila dia kata semua orang Islam adalah saintis. Maksudnya orang Islam dia
dia kena bimbing orang-orang yang bukan Islam ni untuk faham inilah tujuan kita, untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah, mentauhidkan Allah. Tujuan kita, kau belajar tinggi-tinggi ni, kau buat roket sampai ke bulan, sampai ke mana? Ke Marikh ke mana ke? Bukan tujuan kau untuk mendongak kepala kau ke langit dan untuk kau melakukan kezaliman, tapi tujuan kau untuk kau bertambah tunduk dan patuh kepada Allah. Bertambah engkau menyembah Allah, engkau beriman kepada Allah. Nah, itu tujuannya. Kau buat teknologi yang hebat-hebat ni, adakah tujuannya untuk kau berbangga-bangga? Ada tujuan kau untuk kau anggap diri kau sebagai Tuhan? Tak. Untuk kau rendahkan diri kau. Kau sedar diri kau sebagai seorang hamba Allah. Itu. Belajarlah apa bidang sekalipun. Itu tujuannya. Nah, itu maksud macam contoh Dr. Ismail Faruqi punya, dia punya statement dia pasal isu berkenaan dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Itu yang kita kena highlightkan. Baik. Dalam sebab itu kalau kita tengok balik mereka kata tak ada bukti arkeologi. So kita kena bahaskan pula arkeologi itu macam mana? Adakah arkeologi itu adalah sumber ilmu yang valid dalam Islam ataupun dalam ilmu pengetahuan? Arkeologi itu pun boleh diragui, boleh diragukan. So maksudnya bukti arkeologi dia bukanlah bukti yang valid. Dia bukanlah kita katakan dia punya kedudukan dia tu kita kata validity dia tu sama macam validnya wahyu, kan? Sama macam valid Quran dan Sunnah, tak sama. So kita kena explain pula, kena buktikan kat situ. So arkeologi ni memang dia bukan bukti yang valid lah. Kadang-kadang dia pun dibina di atas zon, memang dibina di atas zon pun waham, dan kadang-kadang hanya sangkaan-sangkaan, kan? Dia jumpa tengkorak, dan tengkorak kucing ke apa, lepas tu dia pergi imaginasi, dia kata dinosaur. Itu kita tahap, kan? Arkeologi tak boleh jadi bukti yang kita kata dia tak boleh jadi sumber yang utama lah, asas. Dia bukan asas, tetapi dia just kita kata yalah dia kita dalam ilmu pengetahuan kita kata dia bukanlah sumber ilmu, kan? Dia bukanlah sumber ilmu yang valid. Kita kena faham macam itulah, kan? Sebab itu memang kalau kita tengok balik kalau kita nak buktikan dari sudut arkeologi, contohnya macam kewujudan bandar Sodom dan juga Gomorrah. Memanglah kita kata kita takkan jumpa lah maknanya tempat tu masih lagi sempurna, pasal dalam Quran cerita pasal dimusnahkan dia, diterbalikkan dia. Kan? Maknanya malaikat Jibril terbalikkan dengan hujung sayap dia. Itu dalam hadis yang sahih. So yang tu arkeologi boleh buktikan? Tak boleh. So tak boleh bukti. Tak boleh bukti maknanya iman lah, beriman. So itu kita kena point dia. Baik, cuma dalam macam contoh bukti arkeologi kita kan ada dari sudut, walaupun kita tak kata arkeologi itu sebagai sumber asasi untuk membenarkan kisah-kisah dan peristiwa dalam Quran, tapi kita boleh buktikan. So macam contohnya macam bukti yang menunjukkan adanya kota yang tersembunyi ataupun kota yang hilang, lost city, kan? Adalah apa? Contohnya kajian yang dilakukan oleh Dr. Stephen Collins dengan Dr. Leighton G. Scott dalam bukunya Discovering the City of Sodom. So mereka, kita ringkaskan juhud dua orang ilmuwan ni. Stephen Collins ni daripada Trinity Southwest University. So dalam buku dia Discovering the City of Sodom, maknanya mereka ada jumpa satu peninggalan kota yang lama, yang kalau dilihat dia punya zaman itu adalah zaman kita kata asri al-bronzi, bronze, iaitulah dia memang bandar tu memang matmusah majhulah, maknanya memang tak ada dalam, memang hilang dan tak ada dalam peta lama pun tak jumpa. Kan? Jadi
dekat sini walaupun kita tak setujulah kajian dia tu 100%, cuma kita nak bagi tahu uh, adalah maknanya benda tu boleh dibuktikan dengan maknanya dia tak bercanggah. Hatta dengan arkeologi pun kita kata kisah-kisah dalam Quran dan Sunnah boleh dibuktikan, tak ada isu sebenarnya. Cuma ialah macam mana kita nak faham, kan? Macam mana kita nak faham isu tu. Itu macam mana cara kita faham, macam mana metodologi manhaj kita. Itu. Sebab itu kalau tengok balik mazhab apa dia kita kata Stephen Collins ni, dia maknanya ala kulli hal dia setujulah. Dia kata tempat tu adalah Sodom. Tempat tu adalah Sodom. Baik, walaupun kita tak setuju perincian-perincian dia, tetapi ala kulli hal asas tu adalah. Maknanya boleh tak kita buktikan dengan ilmu arkeologi tu memang bandar Sodom tempat kaum Nabi Lut tu wujud. Memang banyak lagi, bukan semua benda, bukan semua kota-kota yang ada yang lama dalam sejarah kita ni kita boleh buktikan dengan bukti arkeologi, kerana ada banyak benda yang macam kita kata banyak benda yang hilang disebabkan oleh cuaca dan sebagainya. Macam contohlah kita katakan berapa banyak makhtutat, berapa banyak manuskrip di tanah Melayu ni yang hilang disebabkan oleh banjir besar, disebabkan oleh macam itulah juga. Kalau kamu faham, kita tak boleh nak capai tamadun generasi yang sebelum kita. Contoh kita ambil tanah Melayu. So tanah Melayu ni ada tak makhtutat atau manuskrip yang mafqud, yang hilang, yang kita tak dapat kesan? Banyak. Baik, tak payah kata tanah Melayu lah, kat rumah kita. Katakan rumah kita pernah kena banjir, ataupun kita ni jenis tak jaga dokumen-dokumen ataupun buku-buku lama, akan hilang. So adakah disebabkan ketidakmampuan kita untuk menjumpai dokumen tersebut menunjukkan dokumen itu tak wujud? Macam itulah juga. Adakah disebabkan ketidakmampuan ahli arkeologi untuk membuktikan kewujudan kota Sodom, itu menunjukkan kota Sodom itu tak wujud dan kisah Nabi Lut tak wujud? Tak betul lah. Cara fikir itu tak betul lah. Simple je kita nak faham, kan? Simple lah. Itu cara dia. Macam mana kita nak jawab golongan yang mereka menafikan kisah-kisah dalam Quran, khususnya kisah kaum Nabi Lut. Mereka kata tak ada bukti arkeologi. Padahal ada je. Bukti arkeologi ni maknanya tempat tu sendiri tak ada dalam peta, dan tempat tu memang dah tak jumpa. Pasal kita sebutkan tadi samalah. Macam ada manuskrip di tanah Melayu ni yang kita tak jumpa. Tapi dia wujud dia melalui perkhabaran, melalui mungkin ada nukilan daripada buku lain ataupun manuskrip lain ada nukilkan. So adakah ketidakwujudan atau kita tidak menemui manuskrip tersebut membuktikan dia tak wujud? Tak betul lah, kan? Banyaklah faktor, kan? So manuskrip di tanah Melayu ni banyak juga kena banjir, kemudian dimusnahkan ataupun diambil oleh penjajah. So penjajah bawa kat negeri mereka, kemudian mereka sembunyikan, mereka musnahkan apa. Samalah juga macam apa yang berlaku dalam setiap garis masa sejarah, kan? Macam manuskrip pada zaman medieval, kemudian zaman manuskrip Islam di Iraq ketika zaman Abbasiyah, Baghdad, banyak kan hilang disebabkan serangan tentera Mongol, tentera Tatar, dibakar. Itu banyak kan faktor, kan? Ini bayangkan Tuhan terbalik, kan? Maknanya melalui malaikat Jibril terbalikkan bandar Sodom tu. Jadi kamu nak jumpa lagi, fikirlah, kan? Maknanya berimanlah dengan Quran, berimanlah dengan apa yang wahyu sampaikan, sebab dia takkan bercanggah dengan ilmu itu sendiri, tak bercanggah dengan realiti, tak bercanggah dengan akal kamu, maka dia boleh, maknanya itu menunjuk dia boleh diterima oleh akal, dan kita kena tundukkan akal kita kepada wahyu. Itu dia punya konklusi dia. Baik, jadi itulah berkenaan dengan kesimpulan daripada kisah daripada syubhat daripada kisah Nabi Lut alaihissalam. Maknanya kita
Untuk Nabi Lut ni kita akan tengok khulasah. Nanti kelas akan datang kita akan tengok khulasah daripada Al-Bidayah wa Nihayah tu. So maknanya kita akan tengok faedah-faedah lain lah. So kita still akan baca pada kisah Nabi Lut ni, kita akan tengok faedah-faedah yang akidah, faedah tarbiyah dan sebagainya. Tapi hari ini memang kita fokus untuk faedah tarikhiyah. So kita macam mana kita nak rad, so, kita nak jawab lah apa dia syubhat yang dibawa oleh golongan etis yang menolak kewujudan Nabi Lut dan menolak kisah ni sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kalau ada soalan berkait dengan isu topik kita. Baik, tak ada. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Baik, insya-Allah kita akan sambung bahasan kita dalam kuliah akan datang. Semoga Allah SWT memberkati ilmu yang kita kongsikan, memudahkan urusan kita semua, memberikan keberkatan, memanjangkan usia kita untuk kita sama-sama sempat bertemu dengan Ramadan, memberikan keberkatan pada masa kita, pada waktu kita, pada usia kita, pada tubuh badan kita, untuk kita sama-sama beribadat dan meningkatkan keimanan kita pada bulan Ramadan kelak. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.